8 Jun 2015. Seawal jam 5.30 pagi, aku telah bangun. Melihat keluar jendela, aku terpegun sebentar. Langit biru dan bandar ini seperti tiada penduduknya. Sunyi. Melihat konstruktur bangunan bandar Kampot, aku terkenang kampung-kampung di Malaysia. Bandar yang baru naik taraf. Masih belum tercemar dengan asap kilang pembangunan. Hari ini kami berehat dari berkayuh. Tuan Ibrahim akan membawa kami dengan tuk-tuk supaya kami boleh berbual-bual sambil melihat sekitar bandar Kampot. Destinasi yang pertama adalah Kampung Nelayan, di mana peraih laut akan menurunkan hasil tangkapan mereka yang akan diborong oleh peniaga. Kami kini berada di pasar nelayan Kampot. Bukan pasar. Di Kampung Nelayan ni dipanggil. Nelayan yang terakhir pagi tadi mereka turun bawa hasil tangkapan mereka dan jual di sini. Wah, nampak ni segar-segar sangat. Para nelayan keluar ke laut pada sebelah petang dan pulang semula pada sebelah paginya dengan hasil tangkapan yang mereka dapat. Dia sedang menyiapkan bubur ayam. Mereka pagi ni makan bubur ayam. Selain hasil tangkapan laut, ada juga yang berniaga sayur-sayuran, buah-buahan dan daging. Kebanyakan peniaga adalah dari masyarakat yang beragama Islam. Aku tidak melepaskan peluang untuk membeli sedikit udang, sotong dan ketam bagi juadah makan tengah hari. Terima kasih pada isteri Tuan Ibrahim kerana sudi memasaknya untuk kami. Kami sekarang berada di pekarangan Masjid Al-Mubarak. Masjid ini adalah sumbangan daripada Persatuan Kebajikan Islam rakyat Malaysia untuk menggantikan masjid yang surau lama dia. Suatu masa dahulu mereka gunakan perigi, tetapi kini telah diganti dengan paip air. Kami hulurkan sedikit sumbangan kepada Imam Zahri. Kami meneruskan perjalanan ke Masjid Ali bin Muhammad, 30 minit dari Masjid Mubarak, melalui jalan tanah merah dan sawah yang telah kering. Terdapat madrasah yang daif yang memerlukan meja dan kerusi. Tiba-tiba aku terdengar lagu dari band Wali berkumandang di sebuah rumah berdekatan. Terdapat 85 keluarga Islam di kawasan ini. Walaupun kami tidak banyak berbicara, tetapi riak wajah penduduk setempat tampak mesra dan ikhlas. Kami hulurkan sedikit dana pada Imam Ayub Abdul Ghani. Kami beransur pergi menuju ke sebuah masjid 7 km dari Masjid Ali. Kami lalui petak-petak sawah yang telah kering dan kawasan membuat garam. Panorama sungguh cantik. Masjid yang pernah tersiar di majalah TV3 iaitu Masjid An-Nur Samarang yang didirikan pada tahun 2012. Terdapat sekitar 148 keluarga Islam di sini. Bersebelahan masjid terdapat sebuah madrasah. Aku berkenalan dengan Cikgu Rani yang pandai berbahasa Melayu. Aku kagum dengan penekanan pelajar-pelajar untuk belajar 4 bahasa iaitu bahasa Arab, Melayu, Cambodia dan Champa. Ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kami salurkan dana 20 mukadam dan dana wang kepada Imam Idris. Rumah papan tangga kayu, rumah milik Ustaz Ismail, pengasas madrasah yang telah berusia 90 tahun. Kelihatan uzur. Kami berpeluang melihat proses pembuatan gula nira di sini. Di sinilah proses membuat gula nira.
Rasanya sedap, lemak. Ini nira kelapa. Dan usul. Buat macam ni agak berapa lama sampai dia beku? Lebih kurang 10 minit. 10 minit kan? Oh, sekejap tu. Saya ingat tengah hari. 1 hari dah duduk pengsan. Sebab dia gula. Kami sumbangkan sedikit infak buat Ustaz Ismail. Destinasi seterusnya adalah ke rumah Tuan Ibrahim untuk bersolat zuhur dan makan tengah hari. Kami tiba di perkarangan sebuah surau yang bernama Surau Syakirin. Di sini terdapat sebuah madrasah yang besar dan luas. Kami terus menuju ke rumah Tuan Ibrahim yang terletak di belakang sekolah-sekolah tersebut. Inilah di sekitar kawasan madrasah di Kampung Keh. Satu madrasah yang besar. Mahat Akademik Imam Syafi'i Kampung Keh. Depan tu ada lagi surau ya. Kini kami dah tiba di Kampung Keh, di rumah Tuan Ibrahim. Ini sekitar pasar Mahir. London tu dia pro Amerika kan? Pro Amerika. Tapi masa dia banyak juga orang Melayu yang jadi orang tinggi kan, jadi brigadier apa, jadi general lah apa kan? Orang campak. Tapi Osman Hassan dekat dengan imam-imam. Kita nak tukar raja atau menteri itu macam Libya, macam Iraq itu tukar orang macam tukar itu teruk. Di rumah Tuan Ibrahim, kami diperkenalkan kepada adik serta isteri Tuan Ibrahim. Terima kasih tidak terhingga pada mereka kerana memasakkan makanan laut yang aku borong pagi tadi. Bila aku tanya bagaimana sambutan Hari Raya di sini oleh masyarakat Champa, seperti biasa solat raya dan takbir raya. Juadah seperti nasi bersama kari ayam atau daging atau sup dihidangkan. Ziarah menziarahi selepas solat raya dan juga ke kuburan. Kebanyakan anak-anak muda akan ke kamp. Tetapi di sini tiada pemberian ampau duit raya kerana itu bukan amalan atau ikutan masyarakat Islam Cambodia. Aku dan AJ dikenalkan juga dengan sejenis kuih bernama mancau. Ia seperti lempeng yang dimakan bersama sayuran dan sos cuka. Jam 1:30 petang, masa untuk ke madrasah untuk menyerahkan dana Al-Quran. Kami berkenalan dengan guru-guru yang boleh berbahasa Melayu. Aku kagum dengan usaha mereka, walau tanpa sebarang bayaran. Mereka meneruskan usaha murni mengajar anak-anak di sini. Lepas zuhur saya sendiri. Aku lihat ternyata kegembiraan di wajah anak-anak ketika menerima senaskah Al-Quran. Kami juga menyerahkan dana wang kepada Surau Syakirin dan Surau Al-Qamar. Jam 2:30 petang kami pulang ke hotel. Kami terima panggilan dari Encik Ismail melawa kami makan malam di rumahnya dan melawat madrasah anak yatim yang berdekatan dengan Masjid Nurul Ihsan. Aku tidak mungkin melepaskan peluang ini. Pukul 5 petang kami dijemput oleh Encik Ismail. Di Kampot Waterfront, aku dapat melihat para nelayan keluar di waktu petang ke laut. Kami juga dibawa ke ladang lada hitam. Ya, ladang pepper. Lalu yang jaga Yang famous. Kampot famous dengan peppernya. So this
Selepas solat maghrib, aku ke madrasah Encik Ismail. Anak-anak yatim ini mula menghafaz Al-Quran dan apa yang kulihat mereka berkongsi malah ada yang fotostat sahaja Al-Quran itu. Malah lebih sedih lagi, dalam satu kumpulan 10 orang hanya satu mukadam digunakan. Itu pun sudah bercerai-berai. Kurenung mereka dari lens kamera aku. Sedar-sedar lens kameraku telah basah dengan air mataku sendiri. Begitu anak-anak yatim ini ingin belajar tapi tiada kemampuan. Kami berbual dengan Encik Ismail. Rupanya dana Al-Quran yang disalurkan rupanya tidak dapat diagihkan ke sekolah anak-anak yatim ini kerana tidak mencukupi. Mereka memerlukan sekurang-kurangnya 100 buah mukadam dan Al-Quran lagi untuk anak-anak yatim. Aku berjanji pada Encik Ismail untuk mengusahakan dana ini sekembali ke Malaysia. Kami berterima kasih pada Encik Ismail kerana menyediakan makan malam dan aku pulang ke hotel. Tidurku tidak lena, tidurku dalam titis air mata. Terkenang lagi.